Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Apa khabar? Hari ini hari Jumaat kan, kita diam tak diam dah nak masuk bulan Ogos dah ni. Kan dah hujung bulan dah. Berapa hari saja lagi, esok tak akhir Julai lah. Jadi kita dah masuk nanti bulan Ogos. Pastinya jangan dilupa kalau dah masuk bulan Ogos, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan dah pun mula. Tapi apa pun, selamat pagi. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Marcella sihat. Alhamdulillah sihat. Fariha sihat. Lama kan kita tak bersiaran bersama. Jadi harapnya semua sihatlah kan hari ini Jumaat. Pastinya kita berdoa lah banyak-banyak dalam kita berhadapan dengan cabaran setiap hari yang berlainan. Makin lama makin mungkin ada yang kata memberi tekanan hebat. Apatah lagi semalam kita menyaksikan, saya rasa semalam adalah satu hari yang macam-macam berlaku. Betul. Bila tengok dekat social media dan sebagainya, rasa macam dah tak boleh terima daripada dah. pagi sampai ke malam kan, macam-macam perkara yang terjadi daripada itu ke ini dan sebagainya. Tapi apa pun itulah yang kita perlu hadapi setiap hari. Dan pastinya ialah lebih-lebih lagi sekarang kita masih lagi kita tak nak bercakap benda ni selalu sangat sebab macam yang Fariha katakan, macam memberi tekanan, tapi kita pun nak ingatkan kepada anda semua, sekarang ni pandemik masih lagi menanda, masih lagi angka masih mencatatkan tinggi. Jadi kepada anda semua yang sedang duduk rumah, yang bekerja daripada rumah sekarang ni, jaga diri baik-baik kan, jangan keluar ke mana-mana lah kalau tak ada kepentingan sangat. Baik, kita redakanlah tekanan semalam tu, macam-macam berlaku dan sebagainya. Bersama dengan Amisha hari ini kita berikan sedikit pandangan yang lain lah, sisi baru, sisi lain yang mungkin boleh menenangkan anda, memberi terapi diri pada pagi ini. Okey. Hari ini MHI akan bawakan ini satu lagi kelebihan lah. Tak semua orang ni boleh buat seni ni. Okey, seni. Okey, yang kita nak cakapkan ni seni mengenai seni had satu hal. Okey, lagi satu, pernah tak kita melihat orang yang melakukan hasil seni ataupun lukisan ataupun apa-apa potret kan menggunakan daun. Daun. Sesuatu yang kalau kita nak fikir, macam mana kita nak melukis di atas daun? Dan seni had. Seni had yang kita tahu, yang seperti biasalah kita tahu kan, tapi bagaimana kita nak menghasilkan seni had tu dalam masa yang sama kita nak menghasilkan potret. Betul. Itu yang uniknya. Betul. Itu sesuatu keunikan dan juga kelebihan luar biasa bagi mereka yang memang betul-betul mempunyai jiwa seni yang sangat tinggi. Dan lepas tu juga kita nak bercakap berkenaan dengan beradab atau biadab. Itu yang penting sebab kadang-kadang orang kalau kita menyebut perkataan biadab dan sebagainya kan, dan juga adab. Adab ni sebenarnya 4 perkataan ADAB, senang sangat kita nak sebut dan sebagainya, tapi untuk kita memahami, untuk kita tahu apa itu adab tu yang susah untuk kita praktikkan. Zaman sekarang lah bagi saya susah lah bila mana kita sekarang ni berada pada zaman media sosial dan kita juga bebas menyuarakan pendapat masing-masing dan sebagainya, sampai kadang-kadang tu orang terlupa tentang adab. Betul. Biasalah nanti kita akan bawakan sikit topik ini bukanlah untuk kita menuding jari, tetapi kita iktibari sendiri kan. Betul. Dia kita pun kadang-kadang kita rasa kita betul, tapi sebenarnya mata yang memandang tu adalah pandangan yang lain. Dan juga semalam kita dah saksikan bagaimana kan Lizzie Jia berentak membawa nama Malaysia, tetapi pun kami cukup bangga dengan Lizzie Jia dan juga semua atlet yang berada di Olimpik. Nanti kita bawakan sedikit perkabaran dari Olimpik ya, daripada Tokyo. Kita akan bersama dengan Sonia Chia. Betul, kita akan bersama dengan Sonia nanti di akhir rancangan kita nanti untuk kita mengetahui perkembangan bagaimana dan sebagainya. Okey, tapi kan kita dah berbincang, dah perincikan kepada anda semua mengenai antara topik-topik yang akan kami bawakan kepada anda hari ini. Fariha, perasan tak sekarang ni musim buah-buahan kan? Depan ni pun dah ada buah. Hari ni memang kita ada buah. Ini bukan semata-mata untuk kita jadi props ni. Tak. Kita nak bawakan. Ada sebab. Ini dari Pahang ni. Pun kita bawa manggis dari Pahang. Jauh. Manggis kita hari ni. Okey. Kalau kita makan manggis ni kan, kita semua kan akan buka manggis macam ni kan. 2 tangan macam ni. Betul-betul. Jauh sikit. Allah, dia akan terbuka. Memang terbuka. Tapi dia macam comot lah. Tapi kotor tu ni. tangan. Tolong bang. Tolong. Okey, ini antara memang kita memang daripada kecil, mak macam nak buka manggis ni macam ni. Dulu betul. Mak buka kan sebab kita tak reti. Tapi ini sekarang memang cara biasalah. Tapi sekarang ni dah macam-macam. Rupanya baru kita rasa, Allah, kita ni dah umur 30 lebih baru tahu macam mana nak buka manggis. Supaya tak comot, supaya tangan kita tak kotor, senang nak makan. Tapi kalau nak tahu macam mana cara untuk kita kupas manggis dengan cara yang betul, saksikan dulu visual ini. Lap dulu ni sekejap lagi. Lap dulu, kotor tu.
Wah, manggis. So, sekarang musim manggis kan. Mari tunjuk sikit, manja sikit cara orang kampung buka macam mana. Biasa urut picit macam ni kan. Alah, salah. So, tengok ni dia menghala ke sana kan. So, tak tangan gini, buat macam ni. Tekan dia macam tu. Nampak? So, bila kita buka dia, nampak tak? Nampak tak? Tarik macam tu, nampak? Nampak tak? Ini version Pojan buka, tengok, nampak? Lepas tu barulah. Nampak Macam tak? mana tu, nampak tak? Macam mana nak buka itu? Jom kita try nak. Okey, Marcella dulu. Okey. Tadi saya Marcella dulu. nampak dia letak tangan dia macam ni kan. Okey, tapi macam mana tadi? Okey, alamak, nervous pula. Buka manggis pun nervous eh? Yelah, tiba-tiba kotor macam ni. Boleh lah. Sebab tadi kata, nampak tak yang tangkai ni kan? Dia kata menghadap. Tengok dia menghadap mana. Sekarang ni dia menghala ke sana. Jadi tangan kita ni, letakkan yang menghala ke sana juga. Saya pun berdebar. Tiba-tiba berdebar. Kan berdebar pula tiba-tiba. Tak boleh lah. Saya rasa macam, Ya Allah, Fariha, saya berjaya tau. boleh lah. Boleh. Tapi comot lah. Oh, okey. Maknanya saya gagal. Okey. Saya Gagal. berjaya sikit lah. Masalah berjaya Dia kan? akan jadi macam ni lah. Lepas dah jadi macam ni, kita boleh terus makan lah. Tapi kita pakai mask ni susah pula nak makan tak kan. puatilah. Okey, so senang je sebenarnya. Okey, Fariha, cuba. Awak janganlah diam. Dia saya tak boleh diam. Dia saya macam ya nervous. awak. Okey, sebenarnya kan manggis ni banyak sangat kebaikan dia kan. Selain daripada kita tahu, dia Geram pula kita. Agak pula tiba-tiba kan. Ini kalau tak dengar dia dah masuk mulut dah ni. Okey, sebab manggis ni salah satu buah-buahan tempatan yang sangat dah salah teknik dah sebenarnya. Tapi ada juga geram pula kita. Dia lebih kurang macam ni lah, tapi sebenarnya bukan macam ni. Betul? Dia lagi kemas tadi supaya kita tak perlu nak guna tangan kita, tak payah nak comotkan tangan. Tengok tangan saya dah warna purple dah ni. Okey. Aduh. Tak apalah. Sebenarnya boleh lah. Dia kena praktis lebih kot. Praktis lebih. Apa ni siapa nak makan ni? Tak apa, Ni sekejap lagi kita kena makan. juru kamera kena makan lepas ni. Kan. Ini masih lah buka ni. Kita kalau bidaan ni tinggi ni. Kalau masih nak buka. Okey. Itu mungkin kalian mempunyai pengalaman ataupun cara tersendiri untuk buka. Sebab saya pernah tengok ada yang buka daripada punggung ni. Kalau daripada bawah ni, untuk kita tahu berapa kita punya ulas manggis. Kalau macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maknanya dia ada 6 ulas manggis dalam ni. So macam tu je lah lebih kurang. Macam mana kita nak tahu manggis tu macam mana dan sebagainya. Tapi untuk membuka manggis dengan cara tidak mengotorkan tangan, itu pertama kali saya saksikan. Sebab selama ni kita mengupas manggis macam yang Fariha buat tu lah. Kan. Manggis ni selain daripada kita tahulah macam mana rasa dia kan. Kalau makan ni buah pokok semalam tengok parlimen tak berbiji-biji kita boleh makan. Jadi kita tahu antara khasiat buah manggis ni selain daripada memberi vitamin C untuk imunisasi kita kan sebab buah-buahan. Dia juga sebenarnya kalau misalnya anda nak turunkan berat badan pun dia kata manggis boleh bantu. Oh, sesuai. Berapa banyak manggis kita nak makan ni? Kau nak tiba-tiba kalau boleh buka ni makin makan kita ni. Betul-betul. Dia kata sebab kajian melihat ada orang yang makan 2 kali sehari. Turun pula cakap 2 kali sehari dalam masa selama 8 minggu dia kata berat badannya turun. Okey, jadi kepada anda yang mungkin mengalami masalah berat badan dan sebagainya, dah pening tak nak fikir bagaimana cara untuk kita mengurangkan berat badan, mungkin boleh cuba makan manggis 2 kali sehari selama 8 minggu berturut-turut. Tapi kita tak tahu sebenarnya berapa biji manggis yang kita boleh makan kan. Sebenarnya kalau takutlah macam makan 10 kali, 10 biji, 2 kali dah 20 biji dah berapa banyak dah tu kan. Tapi tak apalah. Apa yang pentingnya kita makan buah-buahan tempatan sebab kita tahu buah-buahan tempatan ni mengandungi banyak khasiat yang tersendiri. Lagi apa lagi untuk kulit? Dia kata sebab warna ungu kan. Warna ungu tu ada antioksidan. Betul. Maknanya kalau antioksidan ni untuk kulit lah. Betul, untuk imunisasi badan, untuk kulit, untuk alergi dan sebagainya. Sebenarnya buah-buahan tempatan ni kaya dengan pelbagai manfaat. Yelah, kita ambillah peluang sekarang ni musim buah-buahan tempatan. Masa ni lah kita jumpa banyak manggis, durian, rambutan dan sebagainya. Marilah kita sama-sama mengamalkan makan buah-buahan tempatan. Sokong peniaga tempatan kita.
Sedih sebenarnya tengok buah-buah ni sebab teringat tinggal kampung. Oh ya kan. Bila kita selalu berfikir bahawa kalau macam bila tiba musim buah-buahan tempatan ni kita teringat kampung halaman kan, boleh makan kait sendiri buah dan sebagainya. Tapi yalah, kita faham dengan situasi sekarang ni tidak memungkinkan untuk kita pulang kampung menikmati buah-buahan tempatan. Tak apa, yang pentingnya kita beli sahaja buah-buahan tempatan. Kalau balik kerja dan sebagainya, lalu tepi jalan nampak penjual buah menjual buah tu, singgahlah sekejap, sokonglah mereka. Yang penting jaga SOP ketika membeli ya. Okey. Baik, kita ada sikit informasi yang kita ingin kongsikan hari ini, Marcella, berkenaan dengan hashtag Kita Malaysia. Jadi ini buat usahawan-usahawan PKS. Jadi Media Prima Omnia ingin membantu anda sama sekali. Jadi bersama kami kita kembangkan jenama produk mahupun perkhidmatan anda. Dengan pakej semua serendah RM5,000 sahaja, anda berpeluanglah untuk menyenaraikan bisnes anda di portal Media Prima. Ini termasuk di TV, radio, surat khabar, digital dan juga e-dagang Wow Shop. Dan apa yang kita akan dapat? Jadi dengan peluang ni sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Untuk 20 peserta terawal saja tau. Jadi hubungi kami di Kita Malaysia @mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini. Dan pastinya tertakluk kepada terma dan juga syarat. Jadi ini pastinya akan memberi peluang kepada anda lah kan. Sekiranya mungkin baru nak mencebur nak jadi usahawan ke ataupun sudah sedia, ini antara peluang yang diberikan lah. Apatah lagi kita dah keadaan pandemik sekarang ni banyak kekangannya. Dan pastinya ia sangat murah, serendah RM5,000 sahaja. Okey, nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan visual ini. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Baik, itu dia sedikit sebanyak yang memberi pengetahuan lebih lanjut lah berkenaan informasi untuk usahawan PKS. Selepas ini Marcella, kita ada apa? Tadi kita dah cakapkan mengenai seni had dan sebagainya, seni dan kehidupan dan sebagainya. Okey, pastikan anda terus setia bersama kami sebab kami nak bawakan perincian menarik itu kepada anda sekejap saja lagi. Okey, terus dengan seni had dan juga yang melukis atas daun tu. Tu kan. Okey. Lepas ni. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih bersama kami di MHI. Jadi kita akan teruskan pengisian hari ini berkenaan dengan seni. Kami janjikan tadi mengenai seni had dan juga seni lukisan di atas daun. Tapi untuk kita tahu mengenai seni had dan perincian dan sebagainya, kan kita nak tanya juga mana dapat idea, inspirasi dan sebagainya. Kita saksikan dulu visual ini. Subhanallah, kreatifnya. Nasib baiklah penerbit bagi kita cabaran buka manggil. Kalau dia bagi cabaran dekat kita untuk buat lukisan atas daun, tak tahulah apa jadi hancur dah untuk kita kan. Baik, ini antara kita rasa dua seni, cabang seni yang pastinya memerlukan fokus yang tinggi kan. Pastinya bukan calon-calon orang yang mempunyai kelebihan seperti ini. Kita nak terus berkenalan dengan dua tetamu kita secara maya, iaitu Cik Zuhud Ulia Ibrahim, merupakan penulis had, dan juga Muhammad Hafizi Abdul Karim, pelukis dan pengukir seni atas daun. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikit Fizi. Okey, kita dah saksikan sedikit berkenaan dengan kalian punya bakat ni kan. Ada seorang penulis hat dan juga seorang lagi mengukir atas daun. Saya nak tanya Encik Zuhud Ulia dulu. Kalau tadi lihat kan MHI, jadi kita lihat macam bagaimana, sebab selalunya tulisan hat ni kita tahu seni antara sebahagian daripada seni Islam kan. Tak ada pula yang melihat macam buat potret dan sebagainya. Bagaimana idea ini tercetus sendiri Cik Zuhud? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi semua penonton. Selamat pagi. Okey. Tadi ada bertanya tentang bagaimana tercetus idea untuk saya menghasilkan potret seni khat. Okey, sebenarnya idea ini kadang-kadang kita datang daripada orang lain. Dia orang minta, boleh tak buat seni khat untuk potret. Ada satu ketika itu ada customer ataupun kawan saya, dia minta saya buat seni khat di atas potret muka. Jadi di situlah saya cuba untuk mencari idea bagaimana nak bagi lebih menarik seni khat ni lebih menarik, bukan setakat menulis ayat-ayat Al-Quran. Okey, jadi seni khat ni sebenarnya dia lebih meluas kerana hurufnya dia boleh membentuk macam-macam. Boleh membentuk, kalau kita nak buat bulat boleh, kita nak buat gambar burung pun boleh, kita nak buat gambar love pun boleh, macam-macam boleh. Jadi keunikan seni khat ini ialah hurufnya sentiasa kita boleh kita boleh bentuk, bentuk dengan pelbagai bentuk. Jadi sebelum kita menulis itu, kita buat lakaran. Contohnya muka, kan muka kita kena ada satu gambar loh sebagai rujukan kita. Jadi untuk pemilihan gambar pun kena ada kena pandai jugalah ambil. Kadang-kadang tak jadi. Tak jadi ke? Kadang-kadang tak jadi. Paling susah jauh. pernah Cik Zuhud buat apa? Paling susah yang mencabar, yang sangat mencabar pernah buat? Yang paling mencabar ialah gambar yang tidak memakai tudung. Tapi ni gambar saya kan? Ni gambar saya kan? Ada nanti kita tunjuk nanti. Gambar saya tak ada lah tu. Ini gambar. Cantiknya. Cantiknya. Daripada rambut tu dah nampak tu Masila. Dah nampak? Boleh nampak? Wah, menarik kreatifnya. Kalau okey, Cik Zuhud, kita tahu seni khat ni ada pelbagai jenis. Jadi seni khat yang Encik Zuhud gunakan untuk menghasilkan potret ni seni khat yang bagaimana? Okey, sebenarnya seni khat ini ada banyak jenis. Ada 5 jenis, iaitu khat sulus, khat nasah, khat rika'ah, khat diwani jali, khat kufi. Okey, untuk pemilihan khat potret ni saya memilih khat diwani jali. Okey, kerana khat ini mudah dibentuk. Dia boleh bertindan. Okey, dia boleh huruf-hurufnya boleh kita bentuk pelbagai bentuk. Contohnya huruf sin. Huruf sin dia ada banyak bentuk, boleh tarik panjang, boleh tarik pendek. Okey. Dan beberapa huruf lagi yang kita boleh bentuk. Dalam seni khat ini satu huruf. Okey, contohnya khat diwani jali, huruf ba contohnya. Okey. Kita boleh buat huruf itu dalam tiga bentuk. Baik. 3 bentuk. Huruf alif pun boleh dapat 2 bentuk. Okey, jadi dari situlah kita boleh dapat membentuk potret, membentuk lakaran-lakaran yang kita lakarkan. Baik. Okey. Ini kita banyak lagi soalan ni. Saya banyak soalan Cik Zuhud. Sangat tertarik. Boleh tanya. Jadi Hafizi, Hafizi, pastinya bila kita perlu mengukir atau melukis di atas daun, sebenarnya Hafizi dah buat ni sejak bila? Cik Hafizi? Oh, okey, tak apa. Okey, Sementara kita dapatkan Hafizi semula. Kita tanya semula pada Encik Zuhud kan. Cik Zuhud, saya nak tanya kan, sebab kadang-kadang orang kata okey, kita tahu kalau misalnya seni khat ni dia ada kadang-kadang surah dan sebagainya. Tapi bila buat potret ni, yang ayat-ayat kalimat tu apa? Apa yang akan Cik Zuhud memang saja huruf-huruf ataupun memang ada
maksud tersirat daripada tulisan khat tu? Okey, untuk seni khat portrait, saya akan memilih nama tuan empunya portrait itu. Okey. Maknanya nama saya ada di atas lukisan potret tu lah. Ya. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ulang-ulangkan nama Marsila. Marsila. Kat rambut, kat mata itu saya ulang-ulangkan. Contohnya ini, mim, ra, sin, ya, lam, alif. Okey. Okey. Dekat mata pun saya sama, tapi kita guna mata pen yang lebih kecil lah. Yang lebih kecil. Cantiknya. Begitu juga dengan di baju dan sebagainya, mim, ra, sin, ya, lam, alif lah. Okey. Kita ulang-ulang nama ampunya portrait. Cik Zuhud, Marsila punya dah sempurna cantik seperti orang tu badan. Memang cantiklah, Marsilanya memang cantik. Saya nak tengok yang demo Cik Zuhud nak tunjuk. Gambar saya tadi belum siap sepenuhnya kan? Ya, belum siap lagi. Kita nak tengok sikit boleh? Nama saya dia Nurul. Nak siapkan ya? Boleh saya tengok sikit? Kalau boleh tunjuk. Cik, macam boleh saya tengok sikit? Fariha. Okey, ini nama Fariha. Fariha, saya dah siapkan bahagian baju, bahagian muka, mata, hidung dan mulut. Okey. Sekarang ni saya akan buat demo untuk bahagian tudung bahagian tudung saja. Okey. Sebelum buat bahagian tudung dan sebagainya, ada sketch macam siap-siapkan dulu rangka-rangka ke ataupun boleh terus Encik Zuhud terus je buat? Okey, saya dah rangka dah untuk bahagian yang saya akan tulis iaitu nama Marsila saya dah sketch dah. Okey, ni Fariha. Okey, boleh Cik Zuhud boleh Fariha dah teruskan. kelihatan. Sambil-sambil kita berbual ni, sambil-sambil tu tangan berjalan jugalah. Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdebar pula kita. Saya pun berdebar tengoknya. Selalunya kalau ambil masa berapa lama untuk siapkan satu-satu potret tu? Okey, biasanya mengambil masa selama 2 jam hingga ke 3 jam ikut kesusahan ikut kesusahan sesuatu potret itu. Okey. Tak apa, nampaknya memerlukan fokus dan ketelitian. Betul. Betul. Okey, tak apa. Kita bagi masa kat Cik Zuhud. Okey. Tidak, nanti tak puas jadi. hati tak? Puas hati sangatlah. Ya Allah. Saya tengok macam terkejutnya saya sebab kan kita selama ni kalau melihat lukisan portret dan sebagainya tiada tulisan khat, sekadar kita sketch biasa di sketch lah, biasa kan? sajalah, tapi bila melihat bagaimana cantiknya, indahnya hasil seni khat yang dihasilkan untuk Encik Zuhud ini dalam menghasilkan portret, saya sangat-sangat kagum sebab sebenarnya lukisan portret ni sangat-sangat susah untuk dihasilkan. Sebab kadang-kadang yang pentingnya potret ni kena betul-betul sekali sekilas dia dah nampak itu iras muka kita. Kan? Kita dah tahu, ini orangnya. Wah, Fariha. Cantik. Tiba. Okey. Time ni lah. Pastinya ini satu lagi lah baru kita tahu mungkin selama ni kita tahu seni khat ni kan cuma kita letak huruf-hurufnya di dinding dan sebagainya kan. Ni dimensi barulah sebenarnya. Betul. Saya kalau dapat hubungi Cik Hafizi ni sebab itu pun kalau tengok sini daripada Encik Hafizi tu atas daun kan. Ya Allah, buat potret atas daun. Sangat-sangat sukar. Okey, bayangkan bagaimana untuk kita menghasilkan, mengukir di atas daun yang begitu lembut sekali kan. Sebab kadang-kadang kalau kita pegang daun, kita nak conteng-conteng dan sebagainya pun daun tu boleh terkoyak. Ini bagaimana pula kita menghasilkan lukisan dengan daun. Dan kita nak dapatkan. Kita terus bersama dengan Hafizi. Alhamdulillah, baru seru. Baru seru dah jumpa. dapat. Cik Hafizi, dengar tak tadi Marsila cakap apa? Dia kata susah, kita tahu susah nak buat potret atas daun ni. Jadi mungkin Hafizi boleh berkongsi dengan kita semua. Macam mana tiba-tiba kita dah ada kertas lukisan besar-besar buat atas daun nak pula. lukis juga atas daun. Macam mana tu? Macam mana idea tu boleh timbul? Idea boleh timbul sebenarnya daripada isteri saya. Dia suruh saya okey muka dia. Okay. Macam kena denda. Romantik lah ni. Awak mungkin muka saya atas daun. Saya tak kira. Sekali boleh pula. Jadi pula. Daun jenis apa tu biasanya kalau digunakan untuk mengukir tu Encik Hafizi? Selalu saya guna daun nangka. Oh, daun nangka. Oh, daun nangka. Sebab daun nangka keras ya? Daun nangka keras. Lepas tu satu lagi dia lambat layu.
Oh, maknanya pemilihan daun itu juga memainkan peranan yang penting lah. Kita tak nak daun tu cepat kering dan sebagainya lah. Betul. Dia memang kena dia macam mana? Kalau misalnya nak buat portrait ni, Hafizi memang saya tengok perkataan pun sunnah keluar sebab teruja tengok hasil ni macam tak percaya. Selalunya kalau misalnya nak buat lukisan atas daun ni kan, memerlukan ketelitian yang bagaimana sebenarnya. Kita tahu nak buat lukisan memang kena teliti, tapi ini mungkin salah satu benda yang sangat-sangat ditekankan. Kalau nak lukis tu ni dia perlukan fokus yang tinggi. Okey. Alat-alat dia yang diperlukan, alatan yang digunakan. Pisau tu. Saya gunakan pen. Saya lukis dah atas daun. Lepas tu baru saya ukir. Okey. Maksudnya perlu lukis di atas daun dulu menggunakan pen, kemudian baru ukir menggunakan pisau. Pisau jenis apa tu? Pisau jenis yang mata paling halus. Paling halus. Dia memang tak ada spesifik jenis pisau lah. Cuma perlukan pisau yang mata yang paling halus sajalah. Okey, selalunya yang lukisan ataupun yang karya yang dihasilkan ni kan paling susah sekali yang Cik Hafizi pernah buat, mungkin memakan masa berjam-jam ataupun buat tak jadi kena buat banyak kali. Lukisan yang paling susah tulisan kad kan. Oh, tulisan had. Okay. Oh, ada juga buat tulisan had. Saya tak pandai sangat tulisan had. Perlukan masa nak belajar. Okey, berapa banyak masa yang diambil untuk belajar? Dalam masa sejam, 2 jam dulu. Okay. Itu Sejam, belajar. 2 jam, Belajar ke saja? memang awak sekarang yang dengan pengalaman yang awak ada tu awak boleh siapkan dalam masa sejam? Oh, Itu bukan okey. sekejap. Hafizi mula belajar ni apa dia? Dalam masa sejam tu dia lama dah tu. Lama? Okey, sejam tu Ui. bagi kami kalau sejam tu macam wow. Okey. Oi, okey kita tak apa. Nanti kita nak tahu kembali. kan? Dia macam saya tak boleh nak ni. Sementara tu Hafizi, kita nak tengok dulu sebab Cik Zuhud kata dia tengah siapkan portrait saya dengan tulisan had ni. Cik Zuhud. Lah, cantiknya. Okey, dah siap. Okey, boleh tengok gambar Fariha. Okey, dah siap. Saya dah siapkan bahagian tudung. Okey, sekarang ni dah komplit lah. Fariha, komen. Dia belah mana? Dia belah mana? Sini. Okey. Okey, nampak Cantiknya. Cik, puji di sini. Tak, saya memuji hasilnya sebab memang Tuan badan pun cantik, apatah lagi lukisannya. Tiba. Selalunya kalau saya nak tempahkan katalah, tiba-tiba nak bagi portrait anak ke, bapa ke, ibu ke, selalunya dari bermula harga berapa? Okey, harga dia. Lemak. Antara, tahu dulu takut ni. Ikut material lah. Okey. Ikut material. Ada material atas kertas. Okey. Ada material atas kanvas. Ada material atas ukiran di atas kayu. Dapat kita boleh buat potret ini. Okey. Pelbagai material. Okey. Jadi harga di antara 300 hingga 2000. Macam itulah. Kalau seperti lukisan yang potret yang dihasilkan Cik Zuhud ni untuk gambar saya dan juga Fariha ni, berapa yang perlu kami bayar untuk dapatkan? Okey, biasa nanti kita akan masukkan dalam frame. Harga di antara 300 macam itulah. Baik. Nanti receipt nanti kita bagi pada kita penerbit. Kim, sila ambil. Okey. Kalau Encik Hafizi pula, adakah menjual hasil karya yang dilakukan itu? Ya, saya ada ambil tempahan juga. Berapa harganya? Kalau macam satu daun tak termasuk frame dalam RM40. Okey, kalau termasuk frame? Kalau frame satu daun dulu dalam RM70. Adakah saya tertanya, adakah daun yang dihasilkan tu nanti kalau dah di frame dan sebagainya dia akan kering, rosak ataupun tidak? Dia tetap akan bertukar warna. Tapi bentuk dia tak akan berubah sebab saya ada laminate ataupun resin. Okey. Setakat ni kalau masa sekarang ni kan dalam pandemik ni, sambutan masih baik lagi ke Hafizi?
Panjat lagi. Masih baik lagi. Masih baik, banyak alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Baik, Hafizi, kalau misalnya nak mengetahui lebih lanjut kan, mana tahu ada nanti macam mana nak hubungi Hafizi ni? Ada Instagram ke tidak? Ke kat Facebook ke? Macam mana? Boleh follow IG Art Studio. Facebook Art Studio. Okey. Untuk siapa-siapalah yang berminat untuk melakukan tempahan dan sebagainya lah. Tunjuk. okey, itu. Ini dia. Okey, Art Studio. Okey. Baik, terima kasih Hafizi dan juga Cik Zuhud. Okey. Ni kami nak tuntut tu lukisan tu. Macam mana kami nak tuntut? Dan hubungi Okey, macam boleh. mana? Nanti boleh WhatsApp saya. Ada Facebook ke? Ada IG ke? Okey, saya ada Facebook, IG, Twitter, Okey. dan TikTok. Okey. TikTok pun ada. Okey. Apa namanya? Boleh follow saya nanti. Apa namanya? Macam mana nak ikut ni? Zuhud Ulia, ZUHUDULYA. Sambung Zuhud Ulia. Baik. Zuhud Ulia, boleh search lah. Nanti akan jumpa TikTok saya. Boleh tengoklah hasil-hasil karya, hasil-hasil nama-nama yang saya tulis. Cik Zuhud tunjuklah step by step macam mana nak melukis tu. Step apa tu? Step TikTok ke? Okey. Ada di TikTok ada. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cik Zuhud dan juga Hafizi ya. Moga-moga kalian dimurahkan rezeki, mana tahu kan ada yang menonton nanti. Sekarang ini terapi juga kan. Betul. Kita yang tak membuat tapi kita yang melihat pun menjadi terapi. Dan kita melihat kagum. Betul, melihat kan? hasilnya kita terus kagum. Orang yang tak ada mood tiba-tiba tengok macam wah cantiknya. Kan? Menggembirakan seseorang itu dengan seni mereka. Betul, terapi. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti pelbagai lagi perkongsian menarik akan kami bawakan kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di MHI 8.40 pagi. Sedikit kita kongsikan terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan sebuah mahat tahfiz yang sekarang ini cuba untuk mendapatkan dana bagi memberi tapak kepada mereka, kepada pelajar-pelajar mahat ni. Jadi, apa kata kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan mahat tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Saksikan. Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden dan pahala berterusan menanti anda. Baik, pastinya bersemangat. Kita kena bersemangat bagaimana kita nak bersedekah, infak semua ni. Kita nak terus bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, merupakan penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra secara maya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farihah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz baik Ustaz, sihat? Baik, sihat alhamdulillah. Okey Ustaz. Bila kita saksikan tadi bagaimana sama-sama kita berinfak kan, bersedekah untuk memberi sumbangan kepada Mahat Tahfiz ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan latar belakang Mahat Tahfiz Sains Az-Zahra Fatimah Az-Zahra ni Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farihah dan seluruh para penonton Malaysia hari ini TV3. Moga semuanya dalam keadaan baik-baik saja walaupun kita dalam musim yang penuh dengan musibah dan ujian ini. Dan pada hari ini, hari yang penuh dengan kemuliaan iaitu pada hari Jumaat, saya Ustaz Ilyas Ismail membawakan kepada anda perkongsian daripada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS. Mungkin para penonton pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar, saya kongsikan. MTS FAS ataupun Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini telah pun ditubuhkan sejak daripada tahun 1988 lagi. Dan sehingga ke hari ini, mereka hanya sekadar ataupun berada di bangunan yang disewa di kawasan Seri Gombak sana tu. Walau bagaimanapun, kita lihat Mahat Tahfiz ini begitu komited dan bersungguh-sungguh untuk menjayakan misi dan visi mereka sendirilah. Kerana satunya, mereka telah pun mendapat beberapa pengiktirafan ataupun
telah pun diiktiraf oleh beberapa agensi lah yang menunjukkan bahawa pencapaian yang baik telah mereka capai. Dan mereka ada beberapa aliran, ada aliran tahfiz, ada aliran sains dan juga aliran akademik. Maknanya seimbang, semuanya ada bersama. Cuma sekarang ni kita dalam usaha untuk nak membeli tapak yang kira-kira harganya itu RM5 juta ringgit. Dan walaupun begitu nampak macam besar juga jumlah tu, amount tu kan. Tapi Fariha, alhamdulillah setakat ni dengan sokongan doa dan juga tak putus-putus semangat daripada penonton-penonton kita, setakat ini kita telah pun berjaya mencapai RM3 juta ringgit. Syukur alhamdulillah. Maknanya walaupun di musim-musim susah Fariha masih lagi ramai di kalangan masyarakat kita yang berlumba-lumba nak berkongsi rezeki, yang nak melihat anak-anak tahfiz ini juga tidak ketinggalan. Sebab pihak MTS FAST ni walaupun dalam suasana sekarang ni tetap mereka menjalankan proses pengajian seperti biasa, tetapi secara atas talian macam kita sekarang ni lah. Maknanya kelangsungan ilmu tu tetap juga berlaku. Baik. Ustaz, tadi Ustaz kata sekarang ni masih lagi menyewa kan, perlukan dana untuk membeli tapak kan, dengan ada bangunan sendiri untuk keselesaan murid-murid itu sendiri. Jadi nak tahu juga dengan kata perlukan dana RM5 juta ringgit. Berapa keluasan tanah sebenarnya yang diperlukan untuk mendirikan bangunan untuk Mahat Tahfiz ni, Ustaz? Ya. Dengan keluasan tanah yang berharga RM5 juta ringgit itu telah pun dirancang untuk dibangunkan beberapa fasiliti yang lebih lengkap. Yang ada sekarang ni pun okey, cuma dia agak terhad. Maklumlah bila kita menyewa kan, dengan seperti mana yang anda dapat saksikan pada paparan skrin pada waktu ini, itu. Dan kita akan bangunkan pada di peringkat perancangannya seluas itu. Yang mana saya difahamkan dapat memuatkan 1,000 orang. Termasuklah warga dari pentadbirnya sehinggalah guru-gurunya dan juga pelajarnya. Dan akan ada surau lagi di situ. Dan saya difahamkan pihak pengurusan Mahat Tahfiz ini juga mensasarkan bukan sekadar manfaat itu dapat dinikmati oleh pelajar-pelajar dan warga MTS FAST saja, malah masyarakat sekeliling juga tu nanti akan tumpang sama dapat manfaatnya. Jadi insya-Allah untuk nak capai RM5 juta ringgit itu nanti, insya-Allah saya kira para penonton yang budiman, yang baik hati, bersempena hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan, dan baru-baru ni kita pun sambut Hari Raya Korban yang kita berkongsi tentang konsep ataupun falsafah pengorbanan. Ayo kita korbankan sedikit harta kita untuk menyumbang bersama dengan MTS FAST ini. Sebab selain itu Fariha anda yang nak berzakat pun boleh, sebab Mahat Tahfiz ini juga merupakan lantikan kepada Lembaga Zakat Selangor. Nak berzakat pun boleh. Sebab dia merupakan amil lantikan. Kemudian juga kalau yang nak berwakaf pun boleh, kerana ia juga didaftarkan dengan Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Artinya anda tak perlu risau, setiap sumbangan anda itu sebenarnya adalah sumbangan yang sememangnya, yang betul, yang sahih, yang sampai kepada pihaknya itu, insya-Allah. Ustaz, kalau orang ramai hari ini menonton MHI kan, mereka nak turut sama memberi sumbangan, mana tahu insya-Allah tiba-tiba hari ini dapat 2 juta ringgit untuk betul-betul sempurna kali 5 juta. Alhamdulillah Ustaz. Macam mana salurannya Ustaz nak beri sumbangan ni? Okey, seperti mana yang juga telah pun dipaparkan pada skrin anda, anda boleh saja menyumbang sama ada transfer akaun ke nombor akaun yang ada pada skrin anda juga, ataupun nak hubungi terus pun boleh, ataupun boleh imbas kod QR yang ada pada skrin pada waktu ini. Imbas segera. Sebab di situ akan ada maklumat ataupun perincian berkaitan tentang Mahat Tahfiz ini. Kerana ataupun ada juga nombor akaun ataupun laman web untuk anda nak ketahui lanjut. Tak puas hati, dia kata setakat tengok nombor akaun, kami nak bercakap sendiri dengan pihak Mahat ini, boleh ke? Boleh. Anda boleh terus WhatsApp boleh, ataupun nombor pejabat pun boleh. Boleh terus tanya, kalau ada rezeki nanti dapat, kata orang rentah negeri, rentah daerah ke apa, boleh terus ke Mahat ini untuk ketahui lebih lanjut. InsyaAllah sumbangan anda dapat menjamin kelahiran lebih ramai tahfiz di masa akan datang. Amin. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas penerangan ni. Moga-moga ada yang sudi membantu insya-Allah. Dan ini untuk keselesaan para pelajar Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah
Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jaga diri Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Baik, itu dia Ustaz Elyas Ismail, merupakan penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Selepas ini kita nak bersama dengan Marcella. Ada yang ingin dibawakan berkenaan sikit informasi berkenaan PDPR ni. Okey, selepas ini kita nak kongsikan kepada anda mengenai statistik COVID-19. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang kami nak war-war kepada anda. Ini mengenai usaha crowdfunding bagi membeli peranti yang diusahakan oleh guru dan juga bekas pelajar yang juga merupakan NGO bagi membantu pelajar yang kurang berkemampuan dalam menghadapi PDPR. Ayo sama-sama kita saksikan visual ini. Penularan wabak COVID-19 menyaksikan sekolah di negara ini terpaksa ditutup sebagai sebahagian langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian pandemik itu. Dan bagi memastikan pelajar tidak keciciran, semua sesi pembelajaran dilakukan secara dalam talian. Pelaksanaan pembelajaran dalam talian ini memerlukan ibu bapa dan penjaga menyediakan peranti komunikasi yang lengkap dengan kemudahan internet. Ini memberi sedikit masalah kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Untuk itu, dua guru, Hanim Musa dan rakannya, Rokia Muhammad Ali, telah berhubung dengan bekas murid mereka, Nadia Rahmat, yang juga seorang penggerak badan bukan kerajaan bagi membantu pelajar terbabit. Bersama mereka telah mengadakan crowdfunding bagi mendapatkan dana untuk memberi peranti yang diperlukan. Hasil untuk fasa pertama, mereka telah berjaya mendapatkan 4 peranti sementara 12 lagi bagi fasa kedua. Okey, sebelum ni anak saya belajar mulai pakai handset saya lah. Kalau macam saya tak ada, susah sikit lah dia nak belajar. Dia macam skip lah kelas dia. So dengan benda macam ni, saya rasa macam selesa sikit untuk anak saya belajar. InsyaAllah lepas ni anak saya akan belajar lebih bersungguh-sungguh. Bagi Nur Hayati Syamila Rusliza, pelajar tingkatan 1, kehadiran peranti ini memberi dia semangat baru untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Sebelum ni saya ikut PDR dengan menggunakan laptop abang saya saja. Kadang-kadang menggunakan phone. Saya gembira sebab dapat tab ni untuk memudahkan saya masuk PDPR dan senang mengulang kaji. Yang pasti sumbangan peranti seperti ini dapat mengelakkan pelajar yang kurang berkemampuan seperti mereka ini daripada ketinggalan dalam pelajaran. Dengan memiliki peranti peribadi seperti ini, sesi pembelajaran mereka tidak lagi terganggu seperti sebelumnya. Itu antara usaha yang dilakukan lah kan untuk sama-sama membantu agar anak-anak ni dapat meneruskan PDPR dengan ada kelengkapan sendiri. Betul kan, kita tahu kan seperti sebelum ini terdapat pelbagai kekangan antaranya peranti untuk mereka memulakan sesi PDPR, tetapi kita harapkan dengan bantuan sebegini dapat memudahkan urusan PDPR mereka semua, insyaAllah. Okey, Fariha, tadi saya dah kabarkan kepada penonton kita, kita nak kongsikan mengenai statistik COVID-19. Baik, setakat semalam kita tahu bagaimana jumlah yang telah dicatatkan, iaitu 17,170 kes baharu dan mencatatkan 174 kes kematian. Kalau lebih terperinci ni 174 ni, dia kata daripada 28 kes tu dah brought in dead. Maknanya sampai dah meninggal kan. Itu agak membesarkan juga. Jadi ini antara pecahan statistiknya mengikut negeri-negeri. Betul. Dan kita melihat bahawa Selangor masih lagi angka kes positif yang sangat tinggi, 7,000 lebih kes dan sebagainya. Kalau kita boleh lihat sekarang di kes kaca kematian, TV, ringkasan kes kematian. Dan setakat semalam jenazah kebanyakannya adalah lelaki 98 kes dan juga wanita 76 kes. Dan ini pula adalah kluster-kluster baru yang direkodkan. 36 kluster baru dicatatkan semalam dan 18 daripada 36 kluster tersebut merupakan kluster tempat kerja. Baik. Kita ini sedikit sebanyak berkenaan dengan statistik setakat semalam. Kita harapkan hari ini nombornya menurun sedikit daripada apa yang kita lihat 2-3 hari ini. Dan kita terus bawakan perkembangan artikel akhbar ini di Berita Harian di Muka Hadapan ini. Semalam kita tahu siapa saja yang menuntut Parlimen sangat-sangat panas. Jadi agung duka cita kenyataan pembatalan ordinan darurat dibuat
sebelum dapat berkenan. Ini yang dibahaskan sehingga semalam Parlimen ditangguhkan sebanyak 4 kali yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan di Parlimen Isnin lalu bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat sedangkan ia belum lagi diperkenankan baginda. Okey, itu mengenai Parlimen yang kecoh semalam, hangat perdebatan yang dilakukan. Okey, seterusnya kami nak kongsikan kepada anda ini mengenai seorang maut, 2 cedera perancah besi LRT 3 runtuh mengakibatkan seorang maut dan 2 orang cedera lah di situ. Dan kan kalau kita dapat kongsikan sedikit ketika kejadian 5 pekerja sedang bekerja di atas struktur binaan tersebut dan kata polis lagi mereka akan mengenal pasti puncanya kalau ada salah laku ataupun kecuaian jenayah yang terjadi, pastinya pihak polis akan mengambil alih siasatan. Apapun kita ucapkan takziah kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Baik, di Harian Metro pula, ini di halaman ke-17 ini sangat-sangat unik. Namanya, saya pun tak tahu macam mana nak menyebutnya. Nama saya Badji Zati Kutik. Badji Zati Kutik. Zati Kutik. Jadi bapa suka fikir, dia kata bapa dia ni suka fikir luar kotak tau, maknanya kreatif lah. Dia kata nama unik, ada kod rahsia kepada 7 orang anak. Jadi kata mula-mula tu memang sukar, dia kata nak membesar dengan nama orang ejek dan sebagainya. Betul Fariha, dan saya ada terbaca juga yang bukan sahaja nama dia sahaja, nama beliau sahaja yang begitu unik, tapi nama adik-beradik yang lain juga unik. Mungkin Fariha nak kongsikan? Ya Allah, ya Tuhan. Nak sebut macam mana? Badji Okey. Badji Zata, katanya Badji Zitakulah. Badji Zibitakulah. Itu nama adik-beradiknya lah. Adik-beradik. Ini nama baik yang kata dulu kan. Badzi Zatiquela, Badzi Zabkurian, Badzi Selamilatina, Badzi Suatakullah. Ya Allah. Ya Subhanallah. Sangat unik. Saya terfikir kalau macam ni kan, kalau di sekolah nanti cikgu nak panggil macam mana Itulah sebab ejaan dia X tau. X, betul? X dah ada, wow. Memang luar kotak bapanya berfikir. Jadi ini antara kita menariknya Malaysia macam-macam kan keunikannya. Baru ini antara nama 7 orang anak semua nama semua unik. Berbelit lidah nak sebut. Tapi tak apa. Itulah keunikannya. Kadang-kadang orang terletak keunikannya pada mana? Mungkin pada keluarga mereka, keunikannya terletak pada nama. Baik. Okey. Dynasty? Seterusnya di Dynasty yang kami nak bawakan kepada anda. Ini mengenai Shutters Bring National Cheer Amid COVID-19 Gloom. Kan kita melihat bahawa semalam perlawanan badminton yang berlangsung kan. Perseorangan walaupun ada yang tewas dan sebagainya. Tetapi semangat kita lihat tu, keseronokan menonton perlawanan badminton semalam tu, ini terus buatkan kita terlupa. Tapi yang membanggakan juga pasangan regu kita kan layak untuk perlawanan seterusnya ke separuh akhir, Aaron Chia dan juga So Hui Yik ni. Jadi pastinya ini antara satu lagi perlawanan yang dinantikan oleh rakyat Malaysia. Sama-sama kita sokong Malaysia. Malaysia boleh? Okey. Sudah kita tinggalkan dulu perkongsian di dada-dada akhbar perincian COVID-19 dan sebagainya. Okey, tadi di awal-awal siaran kita ada memberitahu kepada penonton kita mengenai adab ataupun biadab. Sebab kadang-kadang orang sekarang ni keliru kan, macam mana ni nak dan menentukan sama ada mereka ini adalah orang yang beradab ataupun tidak beradab sebenarnya. Beradab bukan biadab. Berbeza tu. Okay. Baik, kita perlihatkan dahulu. Ini antara yang baru-baru ini macam panas juga. Malaysia ni semakin lama semakin panas. Setiap hari ada sahaja dengan cuaca yang panas, perkembangan sensasi dan juga panas. Okey, kita nak lihat apa artikel yang boleh kami kongsikan kepada anda. Sama-sama kita tonton.
memang panas kalau kita baca. Itu antara respon netizen lah kan. Baik, kita terus membincangkan berkenaan beradab bukan biadab. Ini bersama dengan tamu kita Muhammad Nizam Samsudin, merupakan pengasas Adab Youth Garage bersama kami di MHI. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sihat Fariha? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Okey. Encik Nizam, kalau tadi kan kalau kita lihat beberapa respon daripada netizen, tweet dan sebagainya kan, melihatkan kepada situasi sekarang ni, ramai orang kadang-kadang bila meluahkan sesuatu ataupun bercakap sesuatu terlupa tentang adab dan sebagainya. Lebih-lebih lagi bila kita terlupa tentang adab tu mungkin sedar atau mungkin tak sedar. Jadi ia nampak seperti biadab. Jadi pandangan Encik Nizam sendiri melihat kepada situasi dan perkara sebegini bagaimana? Ya, itulah sebenarnya Masila Fariha. Sebenarnya apa yang berlaku saya nampak dia berpunca daripada faham mereka tentang adab tu dulu sebenarnya. Sebab kalau ikutkan budaya ni pun banyak kita lihat bila media-media sosial ni subur kan dalam masyarakat kita. Ialah teknologi ni berkembang dan berubah. Jadi soal adab ni kadang-kadang mereka lupa sebenarnya bila bercakap dengan orang, terutama bila mereka berada dalam media sosial, mereka tidak nampak ataupun mereka tidak berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dia bercakap kat depan tu. Jadi itu menyebabkan mereka lupa tentang soal adab tu tadi. Sedangkan adab itu adalah satu perkara yang sangat asas sebenarnya kan dalam kehidupan kita. Kalau macam kita sebagai seorang Muslim pun, bila kita bangun daripada tidur pun dah ada adabnya, ada doa yang kita baca untuk sebab bangun tidur kan. Betul. Lepas tu nak masuk toilet pun ada juga adabnya. And then lepas tu nak sarapan, nak makan, ada juga adabnya. Jadi sebenarnya adab ni sebenarnya satu perkara bukan bagi saya tidak kiralah Muslim ataupun bukan Muslim. Adab ni adalah satu perkara yang asas dalam kehidupan dan saya merasakan kita perlulah sama-sama untuk menyuburkan kembali tentang adab dan sopan ni sebenarnya. Dan saya merasakan kalaulah kita tak main peranan, berkemungkinan adab ni boleh jadi hanyut nanti Kak. Dari generasi kita, generasi di Malaysia ni. Baik. Encik Nizam bercakap berkenaan dengan main peranan kan. Bila sesuatu benda yang tular membabitkan yang mungkin tidak menyenangkan hati sesiapa, terutamanya macam sekarang kita panggil netizen. Main peranan. Netizen rasanya bila mereka melihat seperti itu, mereka cuba mainkan peranan, tapi cara peranan mereka tu pula menegur dengan sebab cakap pasal adab, tapi mereka sendiri pun bila meluahkan ketidakpuas hati itu pun tiada adab, tidak beradab. Jadi bagaimana menegur benda yang sepatutnya beradab tapi diri sendiri pun bila menegur biadab? Ya, okey. Betul tu. Dia gini, saya pertamanya saya nak menyatakan yang rakyat Malaysia ni banyak nak membantu. Dalam keadaan pandemik, ramai yang terkesan, ramai yang susah, ramai yang hilang pekerjaan. Ramai yang nak membantu. Okey, itu alhamdulillah, tu first point. Alhamdulillah, yang tu satu perkara yang baik. Cuma sebenarnya kita sebagai orang yang nak turun ke lapangan, nak berjumpa dengan orang ramai, nak berjumpa dengan orang yang tidak kita kenali, tapi kita nak bantu dia. Okey, niat kita baik. Okey. Tapi sebelum tu maksudnya kita kena sematkan dalam hati, kita kena berlapang dada. Kita nak jumpa orang yang kita nak bantu orang ni, mereka adalah orang yang bukan dalam latar belakang yang sama dengan kita, atau bukan dalam background yang sama dengan kita lah maksudnya. Jadi kalau begitu, apa yang perlu kita kena buat? Sebenarnya kita kena ta'aruf ataupun berkenalan dengan orang tu dulu. Macam mana orang yang kita nak bantu ni boleh berada dalam kesusahan kan? Macam mana orang yang kita nak bantu ni sebenarnya berada dalam keadaan sebegitu kan? Kadang-kadang kita masyarakat kita kadang-kadang boleh berfikir kenapa kena bantu orang ni, kenapa kena sentiasa bantu dia kan? Tak boleh ke dia berdiri atas kaki dia sendiri? Sebenarnya memang pengalaman saya sendirilah sebagai mengendalikan NGO ni, kita ni berbeza ya sebenarnya. Setiap orang ni, setiap individu, Mas lain, Fariha lain, saya sendiri lain, kawan-kawan kita semua lain tau. Sebab latar belakang kita berbeza. Pembesaran kita berbeza, background kita bermain dulu waktu kecil berbeza kan, keluarga kita berbeza kan. Jadi sebenarnya berkenalan itulah satu perkara penting yang asas sekali sebenarnya. Kalau kita janganlah tengok orang tu susah, kita nak tolong dia, tapi lepas tu kita macam
so-called macam menghina dia pula secara mungkin tak sengaja. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak bercakap tu memang kita kena hati-hati sebenarnya. Dan mengenali tu sebenarnya penting sebenarnya, sebab daripada berkenalan tu barulah kita boleh timbulkan rasa menghormati, dan kat situ kita boleh timbulkan untuk memberi nasihat kan. Yang penting memberikan hak kepada mereka seperti yang sepatutnya. Itu yang saya nampak hilang lah sebenarnya. Mungkin Cik Nizam boleh pengkhususannya kepada netizen, sebab sekarang ni kita lihat sekarang ni dah sangat teruk juga adab netizen ini bila menegur sesuatu yang tidak menyenangkan. Kan? Betul. Itu pun satu part juga yang mungkin saya rasakan netizen dalam keadaan zaman sekarang ni, netizen adalah orang yang penting sebenarnya, dan dia memainkan sangat peranan yang sangat penting. Bukan lagi TV arus perdana ni sebenarnya TV3, TV1, TVN, apa lagi TV yang ada ni bukan lagi media arus perdana yang semata-mata. Sebenarnya sosial media memainkan peranan yang sangat penting juga, sebab sebenarnya ramai yang melihat sosial media sekarang ni. Dalam sosial media pula kita tak tahu benda tu betul, benda tu salah, itu satu hal. Dan netizen juga sebenarnya, dan sebenarnya netizen, saya nak, kalau boleh biarlah netizen pun boleh main peranan kan. Saya tahu sebenarnya ramai kat luar sana cuba untuk menyatakan rasa tidak puas hati. Benda tu boleh kata betul, tapi ada masanya juga kadang-kadang kita kena banyakkan bersabar dan banyakkan juga untuk melihat konsekuensinya kalau kita viralkan sesuatu perkara tu dengan tidak sepatutnya. Contoh, kita nampak benda yang tidak baik tu selalu diviralkan, tapi benda yang baik tu tidak diviralkan pula kan. Jadi sebenarnya itu yang berlaku dalam masyarakat kita, dan bila benda viral tu pula yang menyakitkan hati kan. Itu jadi platform yang berikutnya untuk orang lain kejam kawan tu. Gitu. Sedangkan sebenarnya ada benda lain, dan sebenarnya kalau kita rakam pun aktiviti kita pun, itu pun satu perkara juga sebenarnya. Kalau kita nak bantu orang tu, kita kena jaga aib kawan tu, kan? Aib sahabat kita tu ataupun saudara kita yang kita nak bantu tu. Maksudnya ialah kalau mereka tidak di gelandangan ke, ataupun mereka dalam B40 yang memerlukan kan. Tidak ada, saya yakin dan saya tahu, semua orang tahu tidak ada seorang pun dekat luar sana yang suka berada dalam keadaan yang dhaif ataupun dalam keadaan yang lemah tadi tu. Semua nak berjaya kan. Itu kan fitrah manusia kan. Nak berjaya, nak sukses dalam hidup. Tapi sebenarnya sebab itu kita kena tahu kenapa dia beradakan tu, sebab kadang-kadang banyaknya mereka ni nak keluar daripada masalah tu, tapi ada tekanan, ada masalah. Dan masalah itu kita kena tolong sebenarnya. Kan? Kita harap apa yang kita bincangkan ni memberi cerminan diri pada kita sendiri sebenarnya. Betul. Jangan melihat kesalahan orang lain, tapi kita menjadikan iktibar lah. Kita pun kena belajar juga kan, sebab kadang-kadang kita manusia, kita memang akan buat kesilapan dan kesalahan. Dan jangan kita selalu merasakan bahawa kita berada di pihak yang benar, kerana kalau kita rasa kita selalu betul, itu yang kata orang tu kadang-kadang tu kita terlupa tentang adab dan sebagainya. Saya ingat soal ni pun perlu kita tekankan. Sebenarnya musibah pada orang lain, tetapi ia menjadi satu bukan iktibar saja, tapi satu percubaan ataupun satu ujian kepada kita. Allah nak menentukan, nak melihat kita ni, adakah kita ni nak membantu sepenuh hati ataupun kita mengambil kesempatan pula ke atas orang tu. Betul. Jadi itulah sebenarnya saya ingat perlu sebenarnya untuk kita suburkan kembali konsep asas kita dalam masyarakat, iaitu adab. Baik, Cik Nizam. Baik. Terima kasih atas perkongsian ni. Harap moga-moga ni lah macam Cik Nizam kata, ini sebenarnya ujian. Walaupun orang ni yang kena ujian besar, tapi ujian juga pada kita. Apa saja yang berlaku di sekeliling kita tu adalah ujian kita, insya-Allah. Betul, baik. Sama-samalah berdoa moga semuanya baik-baik saja untuk kita ni kan, dengan Malaysia sekarang ni. Betul. Baik. Cik Nizam, terima kasih banyak-banyak bersama dengan MHI.
Terima kasih. Baik, itu dia Muhammad Nizam Samsudin merupakan pengasas adab Youth Garage. Betul kan, kalau kita melihat kepada situasi sekarang, adab dan sebagainya, kata-kata kita, bagaimana kita menulis, bagaimana kita berbual dan sebagainya, mungkin satu provokasi itu tidak perlu, kerana provokasi itu kadang-kadang menjurus ke arah kebiadaban. Kita kongsilah benda-benda yang baik lepas ni kan. Macam semalam tengok social media pening pula tekanan. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti Marcella akan membawakan berkenaan dengan Hari Harimau Sedunia. Okey, pastikan terus bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali dalam Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Okey, sekarang ni kita nak bercakap mengenai Hari Harimau Sedunia. Kita tahu bahawa Hari Harimau Sedunia ini disambut pada setiap 29 Julai. Pastinya ini untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai harimau yang kini diancam kepupusan. Dan untuk bercakap mengenai Hari Harimau Sedunia dan lebih tepat lagi untuk kita bicarakan mengenai kempen #ScoreForTigers, kita akan bersama dengan pengurus Perlindungan dan Pemantauan Harimau WWF Malaysia, iaitu Encik Azlan Muhammad yang kini sudah bersedia di panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Azlan? Alhamdulillah baik. Okey, baik Encik Azlan. Kita bercakap mengenai Hari Harimau Sedunia ini. Kalau Encik Azlan boleh kongsikan kepada kita semua di Malaysia hari ini mengenai kepentingan Hari Harimau Sedunia ini. Silakan Encik Azlan. Okey, baik, sebagaimana yang Cik Marcella beritahu tadi, Hari Harimau Sedunia disambut pada setiap tahun 29 Julai itu semalam adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam tentang harimau yang kini diancam kepupusan. Seperti yang kita tahu, harimau Melaya ini adalah khazanah negara kita yang tidak bernilai dan ia merupakan spesies ikonik yang menjadi kebanggaan kita. Malah ia menjadi lambang kepada jata negara. Namun adakah kita sedar yang ketika ini bilangan harimau Melaya semakin berkurangan dan berada pada tahap yang sangat kritikal disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi jika usaha yang strategik untuk melindungi dan memelihara harimau tidak diambil dengan segera, kita bimbang suatu masa nanti akan pupus buat selama-lamanya, sebagaimana badak Sumatera yang telah pun diisytiharkan pupus di negara kita beberapa tahun lepas. Jadi kita tak nak harimau pun menerima nasib yang samalah seperti badak Sumatera. Okey. Baik Encik, seperti yang Encik Azlan katakan tadi mengenai terdapat beberapa antara faktor lah yang menyebabkan kepupusan harimau ni. Mungkin Encik Azlan boleh terangkan kepada kita semua apa antara faktor utama yang mengancam harimau belang ni? Okey, antara ancaman utama yang dihadapi oleh harimau di negara kita ini adalah pemburuan haram, terutama yang menggunakan jerat dawai. Jerat ni adalah sangat memudaratkan kerana ia tidak mengenal mangsa. Walaupun jerat ni dipasang untuk harimau, namun ia berupaya untuk memerangkap apa jua spesies yang melintas di hadapan jerat ini. So dalam laporan terbaru yang diterbitkan oleh pihak WWF, terdapat lebih daripada 300,000 jerat yang dijumpai di Asia Tenggara bagi tempoh 2005-2019. Ini hanyalah jerat yang kita jumpa. Kita tak tahu berapa banyak lagi yang terdapat di dalam hutan dan tidak dijumpai. Jadi kalau saya boleh sambung sedikit lagi, di landscape Belum Temenggung itu tempat WWF melakukan kerja pemeliharaan harimau. Bagi tahun 2014 hingga 2019 terdapat lebih daripada 1,200 jerat yang dijumpai dan dimusnahkan oleh pasukan rondaan WWF Malaysia. Okey. Jadi kita percaya yang sebahagian daripada jerat ini dipasang oleh pemburu daripada negara Indochina seperti Vietnam, Kemboja dan Thailand. Okey. Baik Encik Azlan, mungkin Encik Azlan boleh terangkan sejauh mana usaha WWF ni dalam usaha pemeliharaan harimau Malaya? Buat masa ini, semua usaha pemeliharaan WWF Malaysia adalah tertumpu kepada secara in situ, iaitu pemeliharaan harimau di habitat asalnya di dalam hutan. Antara usaha yang memberi impak secara langsung adalah usaha pencegahan pemburu haram, sebab ini adalah antara ancaman utama. Jadi pihak WWF Malaysia telah menubuhkan pasukan rondaan yang terdiri daripada masyarakat orang asli sepenuhnya untuk mencari dan memusnahkan jerat serta mengumpul bukti-bukti pemburu haram di landscape Belum Temenggung. Jadi orang asli ini kita latih, train dia
untuk melakukan kerja-kerja inilah. Jadi segala maklumat yang diperolehi kita akan salurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Okey. Encik Azlan, mungkin ada strategi ataupun pelbagai usaha yang dilakukanlah dalam menangani aktiviti pemburuan haram yang pastinya ia menjadi salah satu punca utama kemerosotan populasi harimau belang. Mungkin Encik Azlan nak kongsikan antara antara strategi hasil kerjasama WWF dan juga agensi berkaitan ini? Okey. Pihak WWF Malaysia memang kita bekerjasama rapat dengan agensi kerajaan, Jabatan Perkhidmatan, Perbadanan Taman Negeri Perak yang menguruskan Taman Negeri Royal Belum, Jabatan Perhutanan dan juga masyarakat orang asli yang tinggal di sekitar landscape Belum Temenggong. Seperti yang saya maklum tadi, maklumat yang kita perolehi sebab kita tidak mempunyai kuasa untuk menangkap, kita akan salurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Malah dari segi pihak kerajaan juga, pihak kerajaan sedang mempergiatkan lagi usaha untuk menangani masalah pemburuan haram ini. Sebagai contoh, kerajaan telah mewujudkan program yang dikenali sebagai BP3 ataupun Biodiversity Protection and Patrolling Program yang dikenalikan oleh Jabatan Perkhidmatan, di mana di bawah program ini veteran tentera dan orang asli diambil bekerja sebagai ranger untuk melakukan rondaan di seluruh hutan semenanjung Malaysia. Dan satu lagi inisiatif yang saya ingin highlightkan di sini adalah operasi bersepadu khazanah yang dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan dan juga Polis Diraja Malaysia dan juga agensi-agensi penguatkuasa kerajaan yang lain. Okey, baik. Tujuannya adalah untuk menangani masalah pemburuan haram lah dan perdagangan hidupan dia. Okey, baik Encik Azlan. Tadi kita ada cakap mengenai Score for Tigers. Secara ringkasnya, mungkin Encik Azlan boleh huraikan sedikit. Score for Tigers ni merupakan satu kempen yang dilancarkan oleh WWF Malaysia bersama dengan Maybank untuk meningkatkan kesedaran awam ni tentang situasi kritikal yang dihadapi oleh harimau di negara kita ni lah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, walaupun Pak Belang ni merupakan simbol kebanggaan negara, tapi ramai yang tak tahulah bilangannya dah semakin berkurangan dan berada di ambang kepupusan. Bola sepak dia boleh dikatakan sebagai sukan nombor 1 di Malaysia. Jadi bersempena dengan Hari Harimau Sedunia ni, pihak kami mengambil kesempatan kecintaan semangat rakyat Malaysia terhadap sukan bola sepak ini untuk sama-sama menyokong usaha pemeliharaan harimau dan menjadi benteng pertahanan terakhir rakyat Malaysia, benteng pertahanan terakhir harimau Melaya di negara kita. Jadi kita ingin menyeru publik lah untuk menyokong usaha ini. Okey, Encik Azlan, bagaimana kepada para penonton kita yang berminat nak menyumbang dan menyokong mengambil bahagian dalam cabaran Score for Tigers ni, bagaimana secara ringkasnya Encik Azlan? Okey, Score for Tigers ni adalah cabaran media sosial di platform TikTok. Cara menyertai sangat mudah. Ada 3 langkah yang perlu diikuti. Pertama, rakam video anda menimbang bola sepak sebanyak mana yang boleh. Kemudian, kongsikan video tersebut di platform TikTok anda dengan menggunakan hashtag Score for Tigers dan ajak ataupun cabar rakan-rakan anda untuk turut sama. And then the last langkah terakhir adalah ajak rakan-rakan anda untuk like video anda tadi, kerana penyertaan 11 penyertaan yang mendapat like terbanyak akan berpeluang untuk memenangi jersey rasmi Score for Tigers. Baik, okey. Terima kasih banyak-banyak Encik Azlan kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menerangkan mengenai Hari Harimau Sedunia dan juga mengenai kempen Score for Tigers ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Azlan. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Marilah sama-sama kita tunjukkan sokongan kita dengan menyertai cabaran yang diadakan itu. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh layari www.org.com/score4tigers. Okey. Cukup mengenai Hari Harimau Sedunia. Okey, kita nak kongsikan kepada anda kabar dari Olimpik di Tokyo. Okey, kita nak tahu perkembangan Olimpik dan sebagainya. Sama-sama kita saksikan dahulu bingkisan yang disediakan ini.
Itu dia Fariha, antara kehangatan di Sukan Olimpik Tokyo edisi pada kali ini. Dan semalam juga perempuan rakyat Malaysia menyaksikan perlawanan Lizzie Jia. Itu pastinya tak apa, menang kalah tu orang kata. Jangan hanya menyokong atlet kita ketika menang saja. Betul, setuju. Kena sentiasa berada dengan mereka, menang kalah itu memang ada perlawanan. Dan pastinya kita dah menyaksikan bagaimana mereka telah pun memberi yang terbaik, cukup baik. Kan, tapi maknanya tak ada rezeki. Itu yang kita kena ketekankan lah. Baik, kita nak bawa sedikit perkembangan khabar dari Olimpik Tokyo. Kita nak bersama dengan Sonia Chia, pemain badminton Malaysia. Selamat pagi. Morning. Good morning. Hi. Sihat ke? How are you? Yeah, okay. Yeah. Everything okay. Yeah. Okay. Sonia, apa pun kita ucapkan tahniah juga sebab terus pastinya tewas dengan bermaruah, tak apa. Sebab kita menyaksikan bagaimana perlawanan yang telah dilalui oleh Sonia sendiri dengan Ratchanok Intanon, kan. Tapi apa pun tak apa. Itu memang satu perlawanan yang cukup hebat sebenarnya. Memang betul anda telah berikan yang terbaik ketika perlawanan itu. Jadi bagaimana sedikit perkabaran dari Tokyo? I think everything in here is okay. So far, I enjoy the Olympic Village here. They provide good facilities, and also I think this is my first time for playing in the Olympic Games. So actually, it's a new experience for me, and I'm really happy to be here. Okey, Sonia, kita nak bercakap mengenai perlawanan antara Sonia menentang Ratchanok Intanon. Adakah Sonia sendiri berpuas hati dengan persembahan yang dilakukan ketika berdepan dengan Ratchanok? Sebab kita tahu Ratchanok ni antara pemain terbaik dunia. Bekas juara dunia pula tu. Bagaimana? Adakah berpuas hati dengan permainan yang disajikan? Saya rasa saya ada mixed feelings lah untuk ni. So actually saya rasa puas hati dan tak puas hati sebab I feel I play well, but not well enough to win. So it's a I feel I don't have the regrets now because I really did go all out and I did my best already. But the only thing is I couldn't win the match. Tapi satu benda yang perlu kita ketahui, bagaimana semangat Sonia Chia sendiri untuk memastikan berlatih 8 tahun, menantikan ini adalah saat yang dinanti-nantikan untuk bersama membawa nama Malaysia ke Olimpik. Jadi ini satu-satu benda yang tak semua orang ada, maknanya tanam semangat tu 8 tahun berlatih untuk ke Olimpik. Mungkin Sonia sendirilah apa yang betul-betul pun anda melalui banyak kecederaan dan sebagainya, tapi tetap tanam semangat itu. Semangat dari keluarga saya. I would say it's a Chia family spirit lah, because without my family support, I think 8 years back when I get injured, I think I already retired. I won't be playing anymore because it's a very painful experience for me. There's a lot of hardship that I went through after the surgery because there's some complications in between, and then I have to went under the knife for like 4 times for my ankle. So and then there's a long rehab process that I need to go through. So it's a really painful thing, but the only thing I would say is I would like to thank my family and also my close friends, my fans' support. Without them, I wouldn't stand in Tokyo Olympics. Betul, sokongan daripada semua pihak itu kan memainkan peranan yang penting. Baik, Sonia, kalau kita baca komen-komen daripada peminat-peminat sukan tanah air, mereka semua bangga dengan persembahan yang disajikan oleh Sonia walaupun tewas, tetapi mempamerkan aksi yang begitu memberangsangkan. Okey, kalau kita lihat semalam Lizzie Jia juga tewas, walau bagaimanapun masih lagi kan tewas dalam keadaan yang kita rasa seronok melihat persembahan yang mendebarkan. Mendebarkan. Jadi kalau Sonia sendiri, bagaimana komen dan juga pandangan Sonia mengenai perlawanan semalam? I think Zhi Jia fight very well.
he started really well actually, which I think Chen Long how to put it, couldn't catch his speed lah. Yeah. I think Zi Jia really give a good match to Chen Long. But it's just I think that the luck is not at his side. Yeah, especially at the second set. Betul. Second set ni memang orang kata kalau tukar tempat tu je dah macam main peranan juga tempat tu, lokasi tu Sonia. I think it's because psychology, of the wind direction. Yeah, the wind direction also is different. Yeah. So yeah, I experienced it myself in the match also. Itulah, tak apa. Apa-apa kita mendoakan. Mungkin nanti Sonia nak ucap sedikit, memberi kata-kata semangat kepada pasangan regu kita, kan, Aaron Chia dan juga Soh Wui Yik untuk ke separuh akhir. I wish them all the best, good luck, and also fight all the way. And I wish that all the Malaysia fans also will give them all their support, all the support. Yeah. Pastinya kami mendoakan kejayaan kalian di Olimpik, membawa pingat untuk Malaysia. Sonia, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga kesihatan. Thank you. Okay. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ni. Tahniah tau, Olimpik akhirnya menjadi kenyataan. Okey. Terima kasih, Sonia. Bye. Thank you. Bye-bye. Itu dia Sonia Chia, merupakan pemain badminton Malaysia. Okey, diam tak diam kita dah sampai dah penghujung kan Fariha kan. Baik, kita mengharapkan juga kalian terus mendoakan kejayaan atlet kita di Malaysia, terus memberi sokongan. Janganlah menang je. Kadang-kadang bila tewas tu, mereka lagi memerlukan sokongan kita semua. Okey? Betul. Okay. Dan minggu depan? Minggu depan lah kan? Jumaat kan? Allahu Akbar. Okey, Malaysia hari ini akan bermula pada jam 9.30 pagi. Apa kata kita saksikan berikan dahulu sedikit promo kat sini. Bangun. Hidupkan pagi anda lebih bersemangat dan ceria bersama kami di MHI kerana mulai Ogos ini kami akan bersiaran jam 9.30 pagi Isnin hingga Jumaat hanya di TV3. Jangan lupa 9.30 pagi tau. 9.30 pagi akan bersama dengan MHI. Ceria. Ceria dan santai. Okey. Apa pun terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih sebagai menonton MHI. Jaga diri Sabtu Ahad ni kalau boleh jaga lagi SOP kita juga. Okay. Dan Marcella, terima kasih juga kerana bersama dengan keluarga MHI selama ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada sedikit ucapan Marcella. Sedih pula. Alah, jangan. Terima kasih. Alah, janganlah. Cakaplah. Terima kasih kepada anda semua yang menyokong saya dan terima kasih kepada warga MHI yang sudi menerima saya dalam keluarga ini. Apapun terima kasih. Harapkan anda terus menyokong MHI dan setia bersama kami di TV3. Terima kasih. Dan ini merupakan hari terakhir Marcella bersama dengan bersiaran secara langsung dengan MHI. Kalau tak ada ni memang saya dah peluk, tapi masih penjarakan. Apa pun kita doakan yang terbaik untuk Marcella dan juga seluruh rakyat Malaysia. Doakan terbaik untuk negara kita juga. Keamanan dan keharmonian. Baik. Bye.